Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas sepenuh kebaikan kepada yang berusaha lah. Bagi saya kasih Imam Fudail dan Tuan Pengurusi. Saya pun tak berkenal lagi semua nama pun kan. Dan seluruh yang terlibat lah dalam menjemput saya. Sebenarnya saya tinggal dekat je sebenarnya di puncak Bougainvillea. Dia pun baru pindah juga sebenarnya. Jadi Alhamdulillah untuk pertama kalinya berkuliah di sini, mudah-mudahan pertemuan ini berterusan dan sentiasa dalam jagaan dan rahmat daripada Allah atas asbab yang mulia, iaitu kita bertemu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut 7 golongan yang bertemu, lagi-lagi yang hatinya terpaut di rumah-rumah Allah, di masjid satu, dan juga bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu sebab yang besar, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ni nanti lepas ni kat luar kita ta'aruf lebih panjang lah, saya ingat. Jadi pada malam ni nama saya lah, pertama saya kenalkan lah dari pihak saya Muhammad Hafizal Abdul Rahman, berasal daripada Gombak sebenarnya. Pindah sini kerana bertugas mengajar. Saya mengajar ni di sekitar, sebenarnya ada sekolah di Ipoh. Orang alik di sini ke Ipoh lah sebenarnya. Di Semat Quran di Ipoh. Dan kat sini pun ada kat saya mengajar juga, tapi setiap Sabtu je di Sepalawin tu, Simpang tu. Semat Quran sebelum ni ada dekat depan hospital tu. Tapi tinggal saya bawa je lah kat situ sebab tak mampu untuk teruskan. Baik. Ala kulli hal, seterusnya saya mengajar lah di banyak sebenarnya kuliah macam ni. Banyak di Padik Buntar. Di Padik Buntar saja banyak di sana lah yang saya mengajar kuliah tadabbur lah. Di kuliah kita ni tajuk dia tadabbur. Dan bagaimanakah nanti kita akan tengok lah. Dan satu lagi, sini kita kuliah yang kita nak buat ni, tadabbur ni, dia satu, kita akan sama-sama lihat pada Quran tu. Kalau boleh jemaah, kalau ada Quran, itulah sebaik-baiknya. Dan dia sifatnya kita belajar dua hala, saya dan pelajar. Tapi bukanlah maknanya setiap orang kena baca ke apa, tak. Kita akan, bila saya buka Quran, semua akan tengok ayat yang mana untuk kita jelaskan supaya dapat sesuatu lah daripada ayat-ayat Allah ni. Dan kita mudah-mudahan menjadi generasi Rabbani yang celik Quran ni dari sudut membacanya, satu, kemudian memahami kandungan ayat-ayat dia, dan bahkan terkesan dengan setiap firman Allah dalam dia. Itulah tadabbur ni. Jadi ringkasnya begitu. Jadi Alhamdulillah, jadi kita mulakan pada malam ni ada Quran lah semua. Bahan dia senang je, Quran. Whiteboard ni saya akan tulis ayat dia. Dan kemudian sedikit pemerhatian je. Okey. Jadi tadabbur ni pertama sekali adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya. Dan banyak, ada 4 ayat dalam Quran yang menyatakan tentang hal ni. Bermula dengan sebuah ayat firman Allah dalam surah 38
Ni saya sebut ni mula ni memang macam ni sikit. Jangan bimbang lah. Mudah-mudahan mula saya bagi macam ni. Saya bagi nombor 39, 38. Ayat 29 contohnya. Jadi ni nombor surah. Surah apa ni? Surah Sad. Ini nombor ayat. Ni nombor surah, ni nombor ayat. Macam itulah. Dan Quran tu ada nombor tak? Ada nombor surah tak? Ada kan? Dia kena tengok mana? Tak apa. Ni kuat tebal sikit. Sekejap. Belah atas ni. Nama surah. Okey, ni mana? Yang nombor Ini. Ni ya. 28. Dia kecil kat sini. Oh, tak nampak. Tak nampak Kita buat 38 lagi. 38. Surah 38. Nampak? Ada musyaf lain. Musyaf yang tu senang. Kan? Yang ni paling senang. Lepas ni boleh ambil yang ni kot. Tak apa. Mula ni tak apa. Kita struggle sikit. Ayat 29. Jom buat. Satu lagi. Selai lagi. Mana? Ni 37. Satu lagi. Surah Sad kan? Sad ni. Sad kan? Okey, tengok ni ayat berapa? Ayat 29 belakang dia. 29 ni. Okey, ayat ni kecil ni. Nampak tak? Dia kecil. Ni ayat ni. Ni ayat. Jadi tak apa, untuk hari ni saya kena tulis ayat ke depan. Kita kena tulis ayat ke depan. Cukuplah kita rujuk satu ayat ni pun memadai dan besar pahalanya insya-Allah. Okey. Boleh okey, jumpa ayat semua Okey. Kita baca ayat ni dulu. Sama-sama baca. Saya tulis dulu. Jadi Allah firman dalam ayat tu kalau tak nampak situ. Nampak sini? Ni ayat dia. Boleh baca? Saya tulis ni bukan Usmani ni. Saya tulis kalau macam ni namanya imla. Imla ni dia standard tradisional Arab punya. Macam ni. Kalau dalam Quran dia Ustaz Usmani dia ada persingkatan sikit Kadang-kadang alif ni bersambung alif maksurah dia ada alif kecil. Alif saghirah dan sebagainya. Okay, tapi boleh baca sama Okey, kita baca boleh tengok depan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Baik. Waliyatadzakkara ulul albab. Baik. Okey, ini satu ayat. Cuba kita sekarang bila kita dah baca apa kita nak buat dengan ayat ni? Kita nak fahami dia. Okey. Di ayat ni Allah SWT berfirman
tentang kitab. Sebab mula dengan ni, kitabun. Kitab maksudnya apa? Quran lah. Kitab, jadi dalam Quran ni ada disebut nama Quran tu, nama dia kitab. Ada disebut nama dia zikrun. Quran juga, maksud zikr dalam tu Quran ada juga. Ada juga Quran dalam Quran ni, nama Quran tu disebut ruh. Ruh tu maksud dia Quran. Ada juga disebut sebagai Quran sendirilah dengan nama. Jadi di sini Quran ni, kitab ni rujuk pada Quran. Okey. Kitabun anzalnahu ilaika. Jadi terjemah dia apa? Inilah sebuah kitab. Kami turunkannya kitab ni kepada engkau. Okey. Ringkasnya macam tu. Ini adalah sebuah kitab, kami turunkannya kitab, iaitu kitab ini kepada engkau. Ini menunjukkan Al-Quran ni dahulunya dia jauh daripada kita, dia mulia di tempat yang mulia, lalu Allah hadirkan penurunan dengan penurunannya hadirkan kepada kita. Bila Quran ni turun? Kita dekat dengan bulan dia dah. Bulan Ramadan. Syahrul Quran Ramadan ni. Jadi mudah-mudahan kita juga sekarang ni, menurut Ibn Rajab Al-Hambali, kalau dalam buku kitab dia Lataiful Ma'arif, jadi bulan Rajab ni bulan kita nak menanam. Jadi bulan ni tumbuh benih, daun dah ada dah. Nanti sampai bulan Syaban kita terus tanam. Syaban tu mula dah berbunga, nak berbuah. Sampailah nanti Ramadan tu kita tinggal nak buat apa sekarang? Nak petik buah dia. Jadi Ramadan tu. Jadi bermula dari sini sekarang ni kita semua sibuk, kita kena freekan masa untuk mula dekat dengan punca bulan tu jadi mulia. Apa punca Ramadan mulia? Sebab Quran. Jadi masa untuk kita dekatkan diri kita dengan Quran masa ni. Dengan cara apa? Tadabbur dia antaranya. Tadabbur, baca dan tadabbur. Baik. Jadi Allah kata, kitab ini kami turunkannya kepada engkau, iaitu Nabi Muhammad. Jadi kita tengok kat sini, dalam ni ada siapa? Kitab. Okey. Kemudian ada kami. Kami ni siapa? Allah. Jadi sini ada Allah. Apa Allah buat? Allah turunkan kitab. Kepada siapa? Kau ni siapa? Rasulullah. Allah beri kitab ni kepada Rasulullah. Bila Allah beri ni? Bulan Ramadan. Jadi tentang pernyataan pertama ni ada dalam surah satu lagi. Surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-185. Tak apa, yang tu belum mula ni saya tak payah buka lah dulu kan. Syahrul Ramadan. Kalau saya baca ayat ni mesti ramai dengar lah. Dah pernah dengar kot. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran ni, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kat sini Allah kata, ini sebuah kitab, kami turunkan kitab ini kepada engkau wahai Muhammad. Dan kitab ni sifat dia apa? Penuh berkat. Mubarak. Penuh berkat. Penuh berkat ni maknanya sebenarnya bahasa Arab kita pun panggil berkat juga. Apa makna berkat? Kita sebut berkat. Apa berkat? Berkat lah. Apa berkat? Berkat lah. Sudah. Apa tu? Dia semua tu lah. Mencakupi semua benda tu. Rasa seronok, keselesaan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Dalam tu semua ada tu. Jadi apa makna dia? Ketenangan yang sifatnya semua macam mana? Dia mesti jelas. Jadi berkat ni maksudnya dia mesti ada sekurang-kurangnya dua benda. Satu, kebaikan bertambah-tambah. Berkat ni iaitu maksud dia apa? Kebaikan yang bertambah-tambah dan berkekalan.
Kalau ada benda ni, nama dia berkat. Kebaikan yang bertambah-tambah dan berkekalan, itulah berkat sebenarnya. Dia pun nak belajar. Okey. Sesuatu kebaikan yang berkekalan, bertambah-tambah, ini yang bertambah-tambah dan kekal, ini berkat. Apa benda yang sifat dia sentiasa bertambah dan kekal? Ada kat dunia ni? Umur kita selamanya bertambah ke kurang? Kesihatan kita bertambah ke kurang? Makin kurang kan? Kekuatan kita ni makin tambah ke makin kurang? Makin kurang juga. Harta makin tambah? Ya ke? Lama-lama kurang ke tak? Kurang juga. Semuanya tak akan kekal. Betul tak? Apa benda yang kekal last sekali? Dia bertambah dan kekal. Apa? Betul. Jadi itulah dia. Sesuatu yang nama dia amal. Iman dan amal soleh. Semua ada. Kalau ada semua sekalipun, tapi tak ada dua benda tu, semuanya sia-sia. Ada harta, ada apa saja, segedung dunia ni semua dia punya. Contohnya kan. Tapi tak ada dua ni je. Maka itu nama dia apa? Itu bukan berkat. Itu bukan kebaikan sebenarnya. Jadi sebab itulah kat sini Allah kata apa yang mendatangkan sesuatu yang kekal, iman dan amal soleh, apa dia? Apakah perkara yang dengan ni lah baru manusia tahu bagaimana nak beriman dan beramal soleh? Apa benda? Apa? Inilah dia yang turun ni. Apa dia? Kitab ni. Kitab inilah sebab tu Allah kata berkat. Sebelum Nabi ni diutuskan, apa berlaku dekat Mekah tu? Perebutan kuasa. Ada orang kaya tak situ? Ke semua miskin je, hidup susah, tak reti berniaga? Ke semua pakar berniaga? Pandai berniaga tak orang Arab? Pandai, bisnes pandai, kan? Tapi berkat tak? Tak, depan Makkah tu mereka sembah apa pula? Jadi mereka hidup dalam kesesatan. Walaupun kaya raya. Sampai kan yang kaya dia apa? Mereka ni mangkuk pun emas sebenarnya. Orang Makkah ni, Quraisy ni. Kalau kita baca sirah dia. Tahap kaya dia, dia pernah makan emas. Kaya bukan main sebenarnya. Tapi adakah kaya tu menandakan mereka ni duduk dalam kebaikan? Keberkatan? Tak. Mereka dalam kesesatan. Berlaku penindasan dan sebagainya. Kenapa? Kerana jauh daripada petunjuk. Sebab itulah kat sini Allah SWT nak beri kita kebaikan yang kekal. Apa dia? Al-Quran. Manusia apa? Allah turunkan Quran ni kepada siapa? Rasul. Untuk beri pada siapa? Kepada manusia. Inilah keberkatan yang sebenarnya. Baik, sekarang ni satu jadi dua benda ni lah. Al-Quran yang Allah turunkan dan Rasul inilah pembawa apa? Keberkatan. Tak ada dua ni, carilah apa pun, sibukkanlah macam mana pun. Tapi kalau tidak ambil dua ni dalam hidup, semua yang kita miliki sebenarnya tak ada nilai di sisi siapa? Di sisi Allah. Akhirnya dia akan hilang semua. Tak akan kekal. Jadi maksud kekal ni apa dia? Apa yang ni? Iman dan amal soleh. Okey. Bagaimana kita nak dapat keberkatan ni? Di sini dah tunjuk Allah dan Rasul. Dan kedua-dua ni peranannya dah sampai kepada kita belum? Quran ni dah sampai dah. Jadi sekarang apa tugas kita pula? Macam mana nak berilmu? Jawapan dia dalam kita nak jawapan dalam ayat ni ya. Inilah tadabbur. Sekarang ni saya fokus kat mana? Ada tak pergi tempat lain? Inilah ayat dia. Ilmu kita semua sekarang dia punya asal dia, cuba tengok satu ayat ni. Tengok. Jadi sekarang ni Allah kata ini sebuah nikmat, iaitu kitab yang kami dah turunkan kepada engkau ni Muhammad ni, dan Nabi dah bekerja keras untuk sampaikan kitab ni kat kita. Ni satu nikmat besar. Sebab itu Allah SWT, nama dia apa kita panggil? Allah ni sifat pemurah Allah kita panggil apa? Ar-Rahman. Sifat penyayang Allah yang paling tinggi sekali Ar-Rahman. Okey. Apakah tanda pemurahnya Allah yang paling besar sekali? Ada satu surah, nama dia surah apa? Surah Ar-Rahman kan? Ar-Rahman dalam surah tu ada 37 kali Allah ulang ayat dia, fa bi ayyi ala. Oh, masya-Allah.
Apa maksud dia tu? Maka dengan nikmat Rabb kamu, Tuhan kamu yang mana yang kamu nak dustakan wahai jin dan manusia. Itu ayat dia. Allah ulang 37 kali. Jadi surah Ar-Rahman tu surah nak ceritakan betapa pemurah dan penyayangnya Allah kepada kita. Tapi semua dan surah tu cerita tentang nikmat Allah yang banyak. Allah mula dengan apa? Ar-Rahman Allamal Quran. Ada tak cerita Allah bagi rezeki ke apa ke? Itu lepas tu. Jadi nikmat paling besar yang Allah nak tekankan kat kita, Allah ni Maha Pemurah, Maha Pemberi nikmat. Apa nikmat paling besar dia? Al-Quran. Allah ajarkan Quran kepada kita. Jadi bagaimana kita nak hargai nikmat tersebut? Jadi Allah Subhanahu Taala teruskan ayat. Jadi tadi ini sebuah kitab, kami turunkan kitab ni kepada engkau Muhammad, dan Nabi dah jalankan dia punya tugas dia. Menyampaikan kitab yang penuh kebaikan ni supaya kita dapat sesuatu yang kekal ni. Jadi apa sekarang tugas kita pula? Ke kita kena duduk relax je? Kan? So, contohnya kan, mak ngayah dia, anak dia nak apa? Anak nak belajar katanya. Kata anak dia, saya perlukan ni. Kan? Jadi ayah dia pun, mak dia dah provide. Apa dia? Beli alat tulis, beli apa lagi. Apa kali kamu nak? Semua siap dah. Semua siap dah. Lepas tu dia kena buat apa? Duk tengok je kena buat apa? Dia kena guna semua tu sebaik mungkin. Alat-alat yang mak ayah dia berikan tu. Sebaik mungkin. Baik, sekarang ni Allah dan Rasul ni Allah dah bagi apa? Quran, ajaran ilmu ni. Jadi apa tugas kita? Ni tugas kita. Baca liyadabbaru ayatihi. Ulang balik liyadabbaru ayatihi. Okey. Li ni apa? Dalam bahasa Arab, li ni ta'liliyah. Jangan takutlah istilah-istilah tu saya tak akan tanya punya. Ni nak kena kenalkan je. Li ni ta'liliyah maknanya apa? Supaya, agar ataupun supaya apa? Yadabbaru. Jadi di sini ghayah maksud dia juga. Ghayah ni maknanya tujuan. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ni menurunkan Quran ni pada Rasul ni yang penuh berkat ni, apa Allah hendak kita lakukan? Yadabbaru ni maknanya supaya mereka mentadabbur. Inilah tadabbur. Sebab tu kelas kita kelas apa? Tadabbur. Ni perkataan yatadabbar. Apa ni maknanya? Mentadabbur. Okey. Jadi fokus kita sekarang, kita dengan Quran ni kita nak tadabbur. Apa jalan tadabbur? Macam ni lah. Baca satu-satu, tengok makna dia, dan kita perhatikan, duduk dulu di ayat ni. Okey, jadi sekarang ni kita dapat apa pengajaran kat sini? Bagaimana nak dapat keberkatan Quran? Macam mana dapat keberkatan Quran? Jalan ayat ni jalan ni ya? Kita kena buat apa? Ni dulu. Apa ni? Ya, tadabbur dulu. Macam mana nak dapat keberkatan Quran ni? Tadabbur. Perintah Allah ni. Di sini maksudnya perintah Allah. Tujuannya supaya mereka. Siapa mereka? Allah, Rasul, sampai kepada siapa? Umat mereka, kita. Sampai akhir zaman. Jadi supaya mereka semua. Siapa mereka? Saya, kita semua. Buat apa dengan Quran? Tadabbur dia. Tadabbur dia. Apa maksud tadabbur ni? Tadabbur ni perkataan dabbara. Dabbara perkataan, pernah dengar tak dubur? Ni bukan dubur punggung ni. Dubur bahasa Indonesia ni apa? Belakang, hujung, sampai hujung. Jadi kita tengok ayat Allah sampai apa dia? A to Z. Supaya dapat hasil dia. Itulah tadabbur. Pelan-pelan. Kita kalau kita bilik satu isu dalam WhatsApp ke, kan? Dan yang kita sekarang ni, berapa lama? Kita tadabbur tak isu tu? Tadabbur lah, kalau tak adalah tak sedar dah 3 jam kan? Tengok TV, berapa lama? Lepas tu boleh cerita balik tak kat orang jalan cerita TV tu? Boleh kan?
Boleh cerita tu, episod dia. Lepas tu dia boleh bincang pula, buat dalam perbincangan. Ui, macam mana agak-agak kau rasa macam mana ni? Dia nanti kena syarat ke tak dengan suami? Kan? Semua boleh cerita kan? Tu tadabbur lah tu. Ramai manusia buat benda ni kat mana? Dekat mana? Dekat kalam bukan kalam Allah. Yang Allah tak perintah, tengok dia buat sungguh-sungguh. Dia boleh lama-lama, tengok kan. Tapi yang ni Allah perintah buat ni mulia. Dia dapat kekal, kebaikan kekal sampai akhirat. Dia buat? Tak buat. Kan? Jadi ini akan ditanya ke tak nanti? Ke kita rasa okey je? Nanti kita boleh tengok kan? Kadang-kadang bukan kita punya pun. Boleh lama-lama. Akhirnya kita pun tengok anak-anak dia tadabbur juga, tadabbur apa? Dia boleh berlama-lama sampai hujung tu. Hari ni games. Dia boleh tahu kat mana semua. Detail dia boleh tahu semua benda. Dia pakar benda tu. Kenapa? Kerana dia memberi perhatian sepenuhnya. Sebab tadabbur ni maknanya sebab tu. Cuba tengok terjemahan. Dia kata apa? Ada terjemah merenung, memahami isi kandungan. Betul tak? Mengkaji, memerhati. Itulah semua. Iaitu dengan mengambil masa sepenuhnya perhatikan apakah. Walaupun satu ayat ni. Apa menghayati, nampak? Menghayati, itulah. Jadi nak describe makna tadabbur ni sangat banyak dan mendalam. Jadi pernah tak kita buat ayat Quran, contohnya satu ayat ni macam ni. Tak apalah, Quran tu pernah tak tadabbur Quran tu sampai macam itulah. Jadi Al-Fatihah. Okey tak? Kita boleh terjemah Al-Fatihah semua? InsyaAllah. Apa Al-Fatihah tu kita boleh dapat? Kita boleh tak cerita Alhamdulillah tu kenapa? Apa benda tu? Kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puja bagi Allah Rabbil alamin. Kenapa cakap macam tu? Kenapa setiap hari kita buat tu? Pernah tak tadabbur benda tu? Nanti kita nak buat yang tu. Ini kita panggil muqaddimah dulu. Nak faham dulu apa tadabbur. Inilah punca dia. Jadi sekarang kita tanya soalan kita kat diri kita. Kenapa saya sekarang ni nak masuk Ramadan lah. Kita syukur Kita syukur Allah sekarang masih lagi macam mimpi kita ni kan. Dah masuk 2024. Kawan-kawan kita, sahabat kita dulu dah ramai yang dah tak ada dah. Adakah sebab kehebatan kita mampu menjaga diri sampai kita boleh hidup sekarang? Ke sebenarnya siapa yang bagi ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Pemurahnya Allah. Allah bagi peluang. Dan pula yang lagi bahagia kita nanti kalau kita sampai bulan Ramadan. Itu lagi untung. Ada sebuah hadis daripada Abu Ubaidah, mimpi Abu Ubaidah. Dia Abu Ubaidah mimpi ada dua orang lelaki, saudara dua orang ni sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Dia tahulah dalam ketika dia mimpi dua orang yang dikenal ni, dua-dua tu masuk Islam serentak. Kemudian dia pergi berperang. Jadi satu ni mati syahid ketika perang tu, yang seorang lagi balik dan hidup selama setahun. Ngamal lepas setahun dia pun meninggal juga. Jadi Abu Ubaidah mimpi dua orang ni Jadi dia mimpi dua orang ni dua-dua duduk kat depan pintu syurga. Okey, dua orang ni duduk kat depan pintu syurga. Agak-agak siapa yang kena panggil dulu? Yang mati? Ya, yang mati syahid ke kan? Logik kita yang mati syahid kena panggil dulu. Tetapi Abu Ubaidah dia hairan dalam mimpi tu. Yang mati syahid tak kena panggil. Yang mati setahun kemudian dan bukan mati syahid, mati kat rumah dia kan, meninggal biasa-biasa, dia yang dipanggil oleh malaikat. Malaikat keluar dari syurga, panggil dia masuk syurga dulu. Tak lama lepas tu baru malaikat panggil khabar yang mati syahid tu masuk. Jadi mimpi ni Abu Ubaidah dia hairan, jadi dia cerita kat sahabat-sahabat. Aku hairan benda ni. Mati syahid tentu lebih unggul lah, dia mati syahid. Sedangkan yang sahabat ni tak mati syahid, tapi kenapa dia masuk syurga dulu? Maknanya dia lebih mulia lah. Siapa yang masuk syurga dulu kan? Dia dipanggil dulu. Jadi apa kata Nabi? Lalu mereka semua kumpul-kumpul hairan. Jom kita tanya Nabi. Dia tanya Nabi, kenapa yang ni masuk dulu sedangkan dia tak mati syahid? Nabi kata apa? Kamu nak pelik apa? Au kama qala, lebih kurang macam tu. Apa kamu nak hairan? Sahabat yang seorang ni, dia hidup setahun lebih panjang umurnya daripada
yang mati syahid. Dan dia sempat buat apa? Dia sempat lebih banyak sujud, solat kan, bersedekah. Dan dia sempat memenuhi bulan Ramadan. Dan dengan hanya amalan tu sikit tu, setahun je beza dia. Beza di antara dua ni, amalan dia tu mengatasi kawan ni tadi macam langit dengan bumi. Jadi kita kena syukur kalau kita dapat jumpa Ramadan ni, sebenarnya Allah nak bagi peluang kat kita ni untuk jauh dalam kita baiki segala persiapan kita. Siapkan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi kita kena sangat-sangat syukur di atas Allah panjangkan umur kita. Baik. Jadi sekarang ni soalan ni berdasarkan ayat yang kita baca sikit ni, inilah menunjukkan kita kena usaha tadabbur Quran. Macam mana sibuk pun kita, apa orang kata saya ni dulu tak biasa macam ni. Ya, itu dululah. Sekarang ni masih nak berubah, kita nak tengok. Sebab itu Allah kata cara nak dapat kebaikan Quran dengan apa? Tadabbur. Tadabbur ni renung dia, hayati dia dengan cara apa? Jadi ulama ada 4 benda yang kita kena buat. 4 rukun ni lah tadabbur lah, 4 benda. Mana madam Okey. Dah dapat ni sikit dah, dapat momentum sikit dah saya nak terangkan ni. Boleh faham kan? Walaupun tak belajar bahasa Arab, boleh faham? Boleh kan? Ini tu yang kita nak tu. Okey. Saya tak nak bagi orang rasa gayat pula. Nanti dia Jadi kita ada peluang semua. Quran ni Tuhan kita sama-sama. Quran ni milik kita semua. Dan kita semua kena sama-sama tahu apa yang Allah pesan pada kita sama-sama. Okey. Jadi tadabbur ni yang kita nak buat sekarang ni, pengajian ni nanti, pertama kita nak buat satu, baca dulu. Baca lafaz dia. Bacalah. Saya baca. Bukannya nanti saya tunjuk cik baca kan, tak. Kita baca sama-sama. Siapa yang mungkin tak biasa-biasa, jangan risau. Bunyi je lah. Bunyi je. Baca je. Jangan takut. Saya yang baca. Kalau tak pun, yang lebih baik daripada saya bacaannya, imam kita. Imam kita baca. Cikgu boleh kan? Tak apalah macam itulah kan. Jangan follow saja, cuba baca. Dan keuntungannya apa? Baca Quran rugi tak? Kita boleh baca WhatsApp berapa lama? Tak sedar kot. Berapa lama kan? Banyak kan? Dapat pahala tak semua tu? Baca tu. Satu huruf dapat pahala tak? Tak. Satu pun tak. Yang ni dapat. Jadi saya tak nak saya seorang-seorang. Bila saya baca semua ikut, semua dapat. Kan untung satu. Lepas baca, yang kedua apa? Fahami makna. Fahami makna. Jadi makna ni nak faham macam mana? Saya lah dia punya konduktornya kat sini. Jadi kita akan nanti saya tulis ni macam ni lah. Saya akan tulis makna dekat bawah lah nanti. Kita akan mula dengan surah Fatihah, surah paling mudah yang kita dah biasa hafal. Jadi kita akan tulis makna satu-satu setiap kalimah ni. Okey? Fahami makna. Dan lepas faham makna, barulah kita pergi ketiga apa dia? Dapatkan ibrah dia. Ibrah. Dah dapat ibrah tadi. Rupanya kita kena buat apa? Ibrah ni apa? Pengajaran. Dapatkan apa pengajaran kita. Jadi pengajaran kita tadi, ayat ni rupanya apa? Selama ni Quran ni, kita rupa-rupanya mengguna tak Quran ni dengan sebaik-baiknya? Tak rupanya. Patutnya daripada kecil sekolah agama. Apa yang pasal? Ya kan? Betul. Tapi tak ada istilah lambat dalam kehidupan dunia ni. Selagi mana betul. Selagi mana taubat, Allah masih tunggu hamba dia nak taubat, kan boleh lagi semua. Jadi tak ada lambat. Tak ada lambat. Okey. Ini dapatkan ibrah. Kita akan sama-sama tengok. Ayat ni sekarang pengajaran saya dapat apa? Cukuplah satu ayat. Dah dapat ibrah dah. Dah ada kesedaran dah. Dan lepas dapat ibrah, apa nak buat? Yang keempat, apa kesan? Kesan dan tindakan. Inilah amalan. Apakah kesan daripada kita dan apa tindakan kita kena buat? Lepas ni saya kena attend tadabbur ni lah. Sibuk mana pun saya kena buat. Saya nak faham apa pesan Allah pada saya. Selama ni saya asyik fokus pesan siapa?
pesan WhatsApp pada saya, pesan Facebook pada saya, pesan pesan drama-drama pada saya kan. Macam tu sama ni kan. Jadi sekarang kita nak pesan Tuhan ni yang dah lama dah dia suci dalam tu. Kita nak ubah benda ni, nak ubah keadaan ni. Boleh ya? Mudah-mudahan ini kat sini kita dapat jawab depan Allah. Usaha yang mungkin kecil tapi di sisi Allah besar. Itu yang kita harapkan. Okey. Boleh tu macam tu. Jadi sambung. Jadi apa tugas kita? Mereka kena apa? Supaya mereka semua yadabbaru ayati, mentadabbur ayat-ayat Allah ni. Dan kenapa Allah nak kita tadabbur? Kesan dia wa dan liyatazakkar apa? Li ni sama dengan li ni juga. Li ni tujuan dia juga, supaya juga. Dan supaya lepas mereka buat tadabbur ni, apa dapat? Yatazakkar. Apa yatazakkar? Daripada perkataan zakara, zikir. Tapi bila sebut yatazakkar, dia bukan ingat. Lebih daripada tu, apa dia? Dapat pelajaran. Dapat pelajaran lah. Jadi macam mana nak dapat pelajaran Quran? Tadabbur. Kalau baca je tutup, alhamdulillah tak dapat pelajaran lagi. Nak dapat pelajaran Quran, jalan dia tak ada empat rukun ni, itulah kata. Supaya siapa yang dapat pelajaran? Orang-orang yang ulul albab. Ulul albab ni orang yang berakal sihat. Yang berfikir, yang rajin merenung ni, tadabbur ni. Mereka akan dapat pelajaran. Jadi kita balik dengan satu pelajaran. Cukuplah satu ayat, setiap ni kita dapat satu pelajaran lah. Untuk bekal kehidupan kita. Bekal apa? Taqwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surah 2 ayat 100 berapa? 70 9. Betul kan? Betul ke dik? 176 misalnya. Lebih kurang apa, nanti kita macam itulah. Hari ni cukup satu ayat ni. Surah 38 ayat 29. Inilah kerja dia. Jadi sekarang ni kita nampak apa konklusi ayat ni ya. Pertama, nikmat yang sebenar, yang paling besar yang Allah beri kepada kita, Al-Quran. Allah turunkan Quran ni kepada siapa? Rasulullah. Kenapa Allah tak bagi? Boleh tak Allah nak bagi Quran ni terus je? Tak payahlah melalui Rasulullah. Terus kat kita je. Tak boleh faham, tak nampak contoh. Kan? Jadi sekarang ni, satu lagi, kita tak akan rasa penghargaan. Bani Israel dapat juga direct Taurat, kan? Dipilih, naik sama-sama. Kan? Tapi apa? Mereka tidak bersyukur. Umat yang tak bersyukur. Banyak dapat celaan Allah. Tapi sekarang bila Allah turunkan Quran, Allah beri pada Rasul. Sekarang ni cuba kita tengok. Apa Rasul buat 23 tahun? Hidup dia susah ke senang? Semata-mata untuk apa? Rasul ni bersusah ni, sampai luka-luka, sampai nak dibunuh. Koyak pipi Nabi, gigi geraham Nabi patah. Semata-mata untuk apa selama 23 tahun? Menyebarkan Islam, menyempurnakan apa? Al-Quran. 23 tahun Quran sempurna turun lah. Menyempurnakan kalimah Allah ni turun pada umat. Jadi Quran ni rupanya, yang ada ke sekarang ni kita baca ni, sebenarnya berapa banyak darah telah tumpah kerana nak sampaikan Quran pada kita. Agak-agak lah. Rasa-rasa boleh kira tak? Berapa banyak peluh-peluh para sahabat dah berapa banyak. Tapi hari ni ada kita tinggal tengok macam tu je ke? Adakah kita belum cerita nak berjuang lagi ni, nak sampai nak dakwah dengan ayat Allah ni? Belum lagi. Takkan kita tak boleh nak tengok satu ayat sikit hari ni, bagi masa dengan sibuk yang lain tu, bagi masa ke Allah? Takkan tak boleh? Satu ayat je. Lama tak ni? Berapa lama kakak? Yang tu kita kena perhatikan. Itu. Kan? Jadi kita kena, sebab tu Allah kata ni melalui siapa? Engkau. Kenapa? Nak suruh tekan. Kamu tengok Rasul ni, dia bawa Quran macam mana? Akan kamu nak pandang enteng pada yang ni, hari ni, kamu boleh dapat dengan mudah. Hari ni. Jadi tanda kita syukur apa kita buat? Allah tak nak banyak, sikit je apa ya? Kita tak perlu nak tunggu ayat turun, nak kena pergi perang hadap depan musuh. Tak perlu pun hari ni. Kan? Kita perlu pergi mana? Bagi masa sikit,
tutup sikitlah kesibukan tu. Itu je. Kan? Dengan apa? Untuk tengok Quran, tadabbur. Jadi itulah mudah-mudahan di sini ada 3 entiti ni. Pertama, Allah. Allah turunkan nikmat yang besar iaitu Quran. Menerusi siapa? Rasulullah. Sampai kepada siapa? Mereka. Siapa mereka? Umat Muhammad. Apa mereka kena buat? Tadabbur. Kenapa mereka kena tadabbur? Supaya dapat pelajaran daripada Tuhan mereka sendiri. Allah nak ajar kita. Rugi kita. Kita sibuk pandang yang lain. Akhirnya yang lain tu ajar kita. Akhirnya manusia hidup dalam keadaan apa? Cinta dunia. Betul? Tak kenal Tuhan. Macam mana? Kan? Jadi untung orang yang dah belajar. Jadi sekarang ni kenapa kita duduk sini? Lepas tu kita nak buat apa? Kita kena kesiankan pula orang yang mungkin tak ada kat sini. Apa peluang mereka pula nak tahu? Kita yang kat sini pun rasa susah kan? Agak-agak yang sibuk langsung, yang tak pernah tengok ni agak-agak macam mana? Tiba-tiba dia boleh pandai? Kita kena doa dan kita kena buat apa? Kena ajak-ajak kawan-kawan muda. Jom kita bagi masa sikit, jom kita sibuk. Lepas tu pergilah ngeteh. Kan? Kurang-kurang bagi masa. Itu je. Kita ada sikit keinsafan dah. Quran ni dia mukjizat. Perasaan kita bila kita insaf bukan kerana kata ustaz, kita insaf kerana kata Allah, berbeza. Berbeza, tak sama. Lepas tu saya nak ajak semua nanti lepas ni mesti ada apa? Bawa Quran masing-masing lepas ni. Bawa Quran masing-masing seorang-seorang. Quran tu kalau boleh Quran kita sendirilah. Boleh bawa balik rumah. Tadi nota yang saya catat kat sini. Bawa rumah buka balik. Ya Allah, ayat ni begitu sekali kat saya. Rupanya selama ni kita boleh rasa dah seronok nikmat tu. Kita pegang terus. Peluk habis-habisan. Itu yang kita nak. Boleh? Inilah tadabbur. Ni sekarang ni kita tadabbur lah ni. Inilah hasil tadabbur. Memberi kesedaran yang besar. Walaupun berapa ayat? Banyak ayat masuk? Satu je. Nanti kita akan mula dengan surah Al-Fatihah. Okey, sekarang ni kita nak renung satu ayat last. Sebagai penutup, ini untuk muhasabah diri kita yang mana kalau kita buat benda ni kepada Quran, Rasul tak boleh bagi syafaat kat kita. Quran tak akan tolong kita. Cuba tengok surah 25 ayat 27 hingga 30, sikit je. Mula daripada ayat 27 sampai ayat 30. Tak panjang sangat. Boleh insya-Allah. Surah Al-Furqan. Jadi ingatlah yang saya bagi ni hari ni, saya bagi surah ni dengan ni, nanti balik, buka balik. 2 ni je, cukup lah. Surah yang saya bagi ni je. Baca balik. Baca, lepas tu belik makna dia, baca banyak kali. InsyaAllah. Okey. Baik, dapat ya? Dapat? Okey. Boleh sama-sama. Boleh, Imam baca lah. Silakan. Okey, kita ikut akhir hudan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Baca sikit-sikit. Boleh baca. Boleh tengok, perhatikan. Imam boleh baca. Okey. Tadi dulu saya terjemahkan tadi. Wa yauma ya'addu zalim. Apa maksud dia? Dan ingatlah ketika orang-orang yang zalim menyesal. Dengan apa? Allah buat analogi tu, digigit jari, menyesal sangat-sangat. Kan? Kemudian wa yauma ya'addu zalim ala yadayhi, kemudian yaqulu ya laitani ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah ayat 27 lagi. Yaqulu ya laitani takhastu attakhiz ma'ar rasul sabila. Dia kata alangkah baiknya kalau aku ikut jalan siapa? Jalan Rasul. Siapa yang cakap ni? Orang yang
Orang zalim, orang menyesal. Nanti kita tengok. Zalim kat sini maksud dia apa? Okey. Okey Jadi orang zalim dia gigit jari, dia menyesal ketika hari kiamat. Dia kata apa? Kalau best lah, alangkah baiknya kalau dulu aku ikut jalan Rasulullah. Okey. Ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celakalah, alangkah ruginya aku. Kalau alangkah untungnya kalau aku tak ambil fulan ni sebagai teman rapat. Apa fulan ni buat kat dia? Seterusnya? Fulan ni siapa? Teruskan. Ayat 29. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ya, jadi dia syaitan. Laqad adallani 'anil dzikri, sesungguhnya fulan ni telah menjauhkan aku, menyesatkan aku daripada apa? Zikri apa? Ni dia. Salah satu nama Quran dalam Quran, zikri. Daripada peringatan ini, sesudah Quran ni datang kan? Kat kita semua, Quran ada. Tapi dia menyesal. Dan syaitan ni, inilah kerja syaitan. Sememangnya dia nak bagi kita sangat kecewa. Ni siapa ni? Allah tak sebut dia musyrikin, Allah tak sebut dia munafik, Allah sebut dia apa maksud zalim? Zalim ni maksudnya apa? Kedam. Dia ada istilah dia, nanti kita akan tulis. Kadang-kadang ni makna-makna macam ni saya kena cakap juga istilah-istilah dia. Mudah je, tak belajar bahasa Arab pun boleh tahu insya-Allah. Doa Allah mudahkan kita. Zalim maksudnya wada'u syai' bi ghairi maudi'i. Meletakkan satu bukan pada tempat dia. Okey? Faham itu? Dia letakkan satu benda bukan pada tempatnya. Contohnya apa? Dia jadi kereta. Motor kereta dia jadi kereta tu apa? Store, simpan baju. Itu zalim lah tu kita kata. Tapi di sini maksudnya zalim ni apa? Ni zalim dia maksud dia, Al-Quran ni manusia letak dia bukan tempat sepatutnya. Quran untuk buat apa tadi? Ni? Diberi masa banyak, kan? Tapi manusia jadikan Quran ni macam mana? Lagi? Ya Allah, saya tak cakap Betul kan? Tapi yang tak sepatutnya dia buat sibukkan tu betul-betul, yang tu pula dia sibukkan. Itu orang tu zalim. Sedangkan hidup dia makin singkat. Yang dia nak balik tu kan, nak balik negeri akhirat nanti, semua yang dia sibuk tu nanti nak tinggal dia. Yang nanti diharapkan nak tolong dia yang ni. Betul kan? Yang ni Quran ni. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tapi tengok dia buat apa dengan Quran. Jadi orang macam ni zalim. Quran sepatutnya diletak tinggi dengan cara macam ni, dia pergi tak buat yang ni, dia pergi sibuk yang lain. Jadi sebab tu Nabi kata apa? Ini ayat yang ke-30 last. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata melihat keadaan ni. Jadi ini cerita apa ni? Masa depan. Ni cerita masa depan nanti dekat akhirat akan berlaku ni. Nabi akan kata macam ni nanti ni. Nabi akan tengok ada sebagai umat dia yang menyesal. Menyesal. Nabi tak dapat tolong dia dah ketika keadaan ni. Jadi apa Nabi kata? Nabi buat report pada Allah. Nabi kata apa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini dulu mereka jadikan Quran ni apa? Barang yang tidak diacuhkan, tak dipedulikan. Nabi dapat tolong tak ayat ni? Tak dapat. Nabi cuma boleh keluh je kat Allah. Tak boleh buat apa dah. Sebab apa mereka ni dapat kecelakaan demikian? Sebab jadikan Quran, sebab tinggalkan Quran. Jadi itu yang kita kena renung. Ayat ni sangat-sangat sepatutnya beri impak besar kat kita, membimbangkan kita. Kita tak nak termasuk golongan yang dikeluhkan Nabi dalam ayat ni. Tengok-tengok tu kita rupa yang Nabi cakap tu. Kita tak nak. Jangan mahjur dengan Quran. Mahjur ni apa? Daripada perkataan ni, hijrah. Hijrah maknanya apa? Pindah dari tempat yang tak baik kepada tempat yang lebih baik. Mahjur terbalik. Apa dia? Mahjur terbalik. Tempat dah baik, dia ada sumber terbaik. Dia pergi keluar tinggal sumber ni, dia pergi tempat yang buruk. Terbalik. Ramai tak buat macam tu. Hakikat realiti ramai tak buat macam tu. Jadi kita nak buat nak kembalilah.
Ni ceritakan kita lah kita nak diperbaiki kita. Boleh? Itulah masuk mahjur, terbalik. Kita dah ada nikmat yang hebat, kita tak hargai nikmat ni. Kita pergi nampak yang lain nikmat, kita pergi tempat yang binasakan kita. Terbalik. Itulah mahjur. Mahjur lawan hijrah. Boleh faham? Baik. Jadi itulah dia sedikit tentang pengenalan tadabbur, apa yang kita nak buat. Jadi kita akan mula nanti dengan surah yang paling kita baca selalu, surah Al-Fatihah. Pada bila? Bulan akan datang. Sebulan sekali. Minggu ketiga buat masa ni ya. InsyaAllah. Ya, silakan Haji. Kalau masuk pondok, belajar nahu bahasa Arab, berapa lama agak-agak Ustaz? Oi, saya tak boleh nak jamin pula Boleh dapat bahasa Arab tu, makna nahu automatik terjemah, kita boleh tahu. Berapa tahun agak-agak? Kalau pondok ni dia tengok masing-masing. Macam kami semua Quran ada metod dia. Kaedah juga. Jadi masing-masing tempat ada kaedah. Kami ada kaedah. Dalam 40 jam kurang-kurang boleh terjemah asas. Kami lah 40 jam apa lama? 40 jam 3 hari 20. Tapi dia 40 jam tu bukan sekaligus, dia tak masuk. Tepu nanti. 40 jam nak contohnya sehari sejam. Kira selama 40 jam, 40 hari lah. Kan? 40 hari tu boleh kurang-kurangnya ni ayat ni kita boleh terjemah. Itu tempat sekolah kami lah, sekolah sajalah. Sini ada simpan lain ni untuk khusus-khusus. Kalau pelajar dekat Ipoh tu lah. Tua-tua dia kena pergi pondok Ustaz. Dia belajar dapat habis. Kita cuba kat sini. Kita cuba sini simple terjemah. InsyaAllah boleh juga. Quran ni Allah kata apa? Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Jadi kalau kita kata susah, Allah kata senang. Demi sesungguhnya kami mudahkan Quran ni untuk jadi peringatan. Tapi cuma siapa yang betul-betul nak belajar Quran macam dia belajar benda lain. Banyak tak pelajaran yang susah kita belajar selama ni? Tapi kita rasa senang. Saya sebut CO2. Apa CO2? CO2 dek, apa? Tak tahu. Siapa tahu? Karbon? Tahu je tu. Itu bahasa kita ke? Bukan, kan? Tapi semua tahu. Fotosintesis apa? Buat makanan. Itu bahasa kita ke? Tapi kenapa kita tahu? Sebab belajar kan? Sebab belajar. Macam itulah. Begitulah Quran ni. Sikit je insyaAllah. Kita belajar. Yang penting kita bagi masa. Fokus kat dia. InsyaAllah dapat. Dan lebih mudah insyaAllah. Nanti kita tengok beberapa ayat yang lain. Jadi saya tak nak bagi lebih-lebih ni. Ini dengan ni je. Cukup 2 ayat ni untuk hari ni. Bekalan kita. Nanti bila kita dah biasa, mungkin dah lama kan. Nanti orang pula tunggu saya, Ustaz, ayat mana lagi? Terbaliklah pula. Saya pula, kan macam tu betul. Tunggu ayat mana lagi, saya nak dapat bekal ni, nak ayat. Macam tu lah yang kita nak. Tapi hari ni cukup yang ni dulu. Jadi balik ni boleh tengok balik apa yang kita, jadi Tadi Ustaz kata bawa Quran sendiri. Dan kita boleh catat-catat. Betul. Bolehkah kita conteng Quran tu dengan conteng Quran tu kalau boleh tak catat ni dalam kertas kecil. Selit kat celah Quran. Janganlah conteng kat situ lah. Macam saya tak faham tadi kalau Ustaz kata bawa Quran sendiri supaya boleh dicatat. Tak, Quran sendiri tu kurang-kurang. Quran ni dia ada hari ni ada apa? Tanda, kita boleh tanda. Tadi surah tadi nak cari senang tak? Susah juga kan? Kurang-kurangnya Quran sini itu kita punya. Kita dah tanda-tanda satu dah kat situ. Hari ni pun ada Quran yang ada tanda-tanda tu kan? Kita boleh buat, tak ada masalah. Dalam bab tu tak ada masalah sebenarnya. Ada hukum yang lebih umum, dia kata harus je, tak ada masalah. Tapi kita ambil langkah yang selamat apa dia? Kita tulis tempat lain. Itulah. Dan kita tahu kat mana ayat tu dah senang nak cari dah. InsyaAllah. Jadi Quran ni dah dekat dengan kita. Kita harap tentu hasil dia. Kita dah tak gayat lagi dah. Kan? Jauh-jauh. Itulah kita nak insyaAllah. Okay. Saya kata cukup sekadar ni dulu untuk malam ni. Okay. Jazakumullah khairan pada semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah lah dalam buat ni. Memang dia susah sikit. Dan masing-masing nak kena buka Quran. Biasanya dengar je kan. Ini nak kena sama kerja ni. Memang mencabar sikit tapi dia insyaAllah dia nikmat. InsyaAllah. Okay, itu saja. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.